Okay, so saya terus masuk kepada rotational of rigid body. So ini adalah you punya assignment. Sebelum tu saya start dengan assignment dulu lah. So assignment kalau you dah tengok dah ada dekat ni. So kalau you tengok assignment ni, so apa yang you kena buat nanti hari Rabu, saya tak ada kelas, tapi you kena discuss lah among your friends tentang assignment ni. So assignment ni adalah according to, saya buat secara random. Mana nama assignment? Okay, so ini adalah assignment. Kalau you tengok dia ada 1, 2, 3, 4 task. Okay, so ini adalah member je lah. Okay, assignment bukan buat dalam group. You akan discuss among your group, tapi you discuss among your group tapi you kena buat sendiri. Assignment kena type lah. That's why kita bagi masa agak lama jugalah sampai 15 hari bulan 10. So you punya assignment. So ini you punya group. Lepas tu this is your assignment. So assignment nanti nak hantar kena ada student, nama, title this is task lah, task berapa, task 1 ke 2 ke 3, metric number and then practicum, tanda tangan. Okay, ini according to lah. So kalau you adalah task 1, so you just focus on task 1 lah. You don't have to do all you hanya fokus pada task yang you kena buat. So ni task 1, task 2, task 3, task 4. Setiap task tu different lah dia punya ni. So total markah dia adalah 20 and then you boleh tengok juga dia punya rubric. Dia ada rubric. This one is rubric. So inilah rubric dia. Kalau kalau boleh dapat jawapan betul lah. So kalau you dapat betul, you akan dapat 5 points. So dia setiap satu soalan tu 5, 5, 5, 5 lah. So that's why markah dia adalah 20. So untuk assignment ni, nanti you kena hantar dalam bentuk, sekejap saya tunjuk. Tak ada. Mana dia punya assignment? Okay, assignment kalau you tengok assignment. Classroom saya mana? Classroom saya dulu. Salah tempat. Okay, classroom. Classroom. Aduh, cukup ni pula dah. Assignment. Okay, apa yang you kena buat nanti masa assignment. So you kena hantar balik dia dalam bentuk macam ni. Okay, macam biasalah mesti dalam satu page saja. Saya tak nak banyak-banyak page. Okay, ni contohnya ni nama dia Aiman. Aiman letak metric number, practicum and then task berapa. Okay, tanda tangan. Nanti ini adalah tarikh you hantar assignment tu waktu bila. Okay, and then first kali you kena letak dia punya title. So tajuk task berapa. So ni task 1, so letak task 1. So yang inilah. So you kena type bukan tulis tangan. Kena type. So make sure you tahu guna max equation punya tu lah. So ini satu soalan kalau boleh satu muka surat je lah. Question number 1. Okay, question number 2. Question number 3. Question number 4. So this is how you do submit assignment lah. Tak susah pun. Assignment ni hanyalah perlu type sajalah. So make sure the one that you type tu hanyalah formula sajalah. Formula kalau boleh tahu guna math equation Kalau math equation tu kalau tak ada dekat you punya words, kita guna words je. Belilah dekat Shopee ada math equation. Saya pun hari tu beli math equation RM1 je.
Boleh tak ni? Awak dengar ke? Awak tak dengar dah ni? Boleh. So ini markah contribute berapa persen? 20%, bukan 10 je rasanya, 10%. So kalau awak tengok ni kebanyakan ni semua dapat lah, memang kalau boleh semua kena dapat markah penuh lah. Tapi ada je yang tak dapat markah penuh, depend lah kalau apa awak merepek awak buat, dapatlah markah penuh. Okay, so apa yang you nak kena buat, yang ni you akan discuss among your group. So nanti hantar kat saya satu sahaja untuk saya checking, yang itu adalah draft. So your for draft tak perlu type, draft hanyalah tulis kat tangan dulu, saya tanda. So kalau saya kata let's say question number dia ada 4 question, right? So let's say question number 4 salah, so saya akan suruh you betulkan balik lah. So you ada masa 2 minggu untuk betulkan. So tak perlu lagi buat dulu guna komputer, buat je guna tangan dulu. So kalau ada free body diagram pun kena lukis lah free body diagram. Make sure apa yang awak buat tu betul lah, kena tahu. Sebab nak type ni pun ambil masa juga. So that's why kalau boleh this week you dah ada all the answer lah. So give me the answer, the final jalan kerja apa semua, nanti saya tengok. So hari Rabu ni boleh duduklah discuss dalam group, buat Google Meet, duduk sama-sama discuss. So maksudnya dalam hari Rabu atau hari Khamis atau Jumaat ni, dalam this week lah, you have to submit me one group hanya submit satu saja. Saya tak nak ramai-ramai, kalau ramai-ramai saya tak akan sempat nak check semua orang punya. So satu group satu sahaja hantar. So nanti saya akan tengoklah jawapan. Kalau saya kata salah, so saya akan beritahu lah, suruh you buat balik. Sebab you kena buat dalam, example hantar kena dalam 15. So this week you hantar draft. So next week you type. So you kena hantar 15 ni, this one. Tapi kalau boleh kita hantar awal lah. So kalau awak hantar awal lagi bagus lah. Sebab lepas tu you boleh fokus kat benda lain lah. Sebab assignment pun banyak jugalah. Lepas ni bukan assignment fizik je, ada assignment lagi yang lain kan. So kalau boleh, so you dah tahu you task berapa. So you boleh fokus dah lah kat task you buat. So buat and then bincang lah. Semua orang kena buat lah. Try buat and then bincang. Duduk dalam group tu 2 jam hari Rabu tu. Saya akan bagi you discuss lah among yourself, and then so lepas dah discuss 2 jam tu, hantar kat saya. PM kat saya personal lah. Satu group satu saja, saya tak nak banyak-banyak. Kalau banyak memang saya tak tanda. Saya tak akan tanda banyak-banyak sangat, saya tak tanda. So satu group hantar satu saja. And then nanti saya bagi tahulah feedback balik apa yang you punya ni. Okay, boleh faham tak assignment ni? Ada soalan tak pasal assignment? Senang pula lah. Ada tak soalan pasal assignment? Semua okey? Okey. Okey je. Siapa yang dapat result teruk tu, aduh, chapter 4 tu kalau ikutkan lah, siapa yang chapter 4 ni teruk, chapter 4 ni dia tak boleh nak jawab, siapa yang saya suggest berhentilah matrik. Betul, saya cakap mana betul, chapter 4 is the core. Kalau you tak reti chapter 4, habislah fizik awak. Kalau setakat you nak dapat C, pointer you akan teruk. Jadi belum terlambat untuk fikir masuk tempat lain. STPM dah buka lah, pergilah STPM ke mana. Kalau chapter 4 you tak boleh buat, seriously saya cakap memang you are wasting your time here. Sebab kita akan laju ni, chapter 4 kalau you tak boleh buat, habis, fizik habis. Kalau fizik, okay, lain-lain semua A, fizik dapat fail. Habis, tarik awak punya semua pointer tu. So tak boleh, saya nak cakap, tak tahu nak cakap apa. Kalau chapter 4 pun tak boleh buat, it's a serious, ini sangat serius lah, benda sangat serius. Saya tak boleh tolong lah kalau chapter 4 teruk, memang markah apa pun tak nak tolong lah lepas ni rasanya. Sebab apa, maknanya kita terpaksa menjatuhkan dia lah. Sebab seriously, chapter 4 is very important kalau awak teruk. Chapter 4, kalau awak tengok kelas saya lain tu okey je chapter 4 ni. Seorang je Akmal, yang lain semua 4-5. Yang ini 2 orang, 2, yang lain 4-5. Tapi kelas awak, aduh, ramai dah pula. Ramai. So nama-nama ni, saya tak tahulah, saya kena ambil take note lah apa masalah awak, and then kalau assignment awak pun main-main, saya memang mungkin tak akan dapat lah macam yang kelas saya ni semua 20 ni. Mungkin aku akan dapat lah 18, 15, 10, 2. Tak tahulah, suka hati lah. Saya nak letak apa, kau tahu pun. So please saya memang nak bagi markah 20 ni.
Tapi kalau dengan quiz makin teruk, makin sepatutnya makin bagus. Kalau quiz awak pun teruk, saya tak boleh nak bagi 20 tu, maksudnya mesti ada sesuatu yang berlaku di sebaliknya. Maksudnya dia bincang lah, memang pun kita bincang. Tapi tak boleh lah, saya memang nak bagi 20. Dengan 20 ni supaya dia menolong awak. 20 ni sangat penting. Kalau kedua kelas saya dulu S1A P2 dengan S1A P1 semua ada, seorang je rasanya. Kalau tak silap saya, dia tak dapat 20. Semua dapat 20. Maksudnya bagus lah tu. So saya tak boleh, depend lah apa yang awak buat ya. Tapi kalau quiz teruk, makin teruk, saya tak boleh lah bagi markah PB tu full mark sebab menunjukkan memang nak menolong. So kalau boleh kena betul apa yang awak buat tu. Maka quiz kena bagus. Ya. Teruk lah, siapa yang chapter 4 teruk, habislah fizik awak sebenarnya. Fizik awak tu dah end the end. Dah tutup buku, dah bye-bye fizik. Chapter 4 is very important. Kalau you teruk chapter 4, fizik you habis teruk. You akan memang tak akan dapat E lah. Okay, dah saya masuk kepada chapter 4. Okay, tengok chapter 4 pula, chapter 8. Okay, chapter 8 ni saya tak akan discuss langsung dia punya tutorial. Saya hanya cerita saja secara introduction dalam 1 hour ni. Okay, so what is rotational of rigid body? So rotational of rigid body sangat besar, that's why dia jadi assignment. Kalau dia keluar exam, memang teruk lah awak sebab dia banyak sangat formula you kena tahu. Okay, rotational of kinematic, equilibrium, rotational dynamic and conservation. So you ada 4. So bila you nak buat ni, you kena tengok you ada 4. So yang pertama you belajar pasal kinetik. Kinetik yang mana? Yang you belajar Wuat, Wuzas, Sutat, yang 3 tu lah. Okay, kalau you perasan, siapa yang dah try buat assignment, sebenarnya soalan nombor 1 pasal ni. Soalan nombor 2 adalah pasal ni. Soalan nombor 3 adalah pasal ni. Soalan nombor 4 adalah pasal ni. So that's why dia ada 4 soalan lah. So 5. So dia akan cover semua topik lah. Okay. And then number 2, you akan belajar pasal equilibrium. Apa maksud equilibrium? Maksudnya submission F dia adalah 0 lah. Dia tak ada rotational lah, equilibrium. Maksudnya tak ada total forces acted adalah 0. And then number 3, kita masuk kepada rotational dynamic. So yang ini adalah selalunya case pulley. Pulley turun, so dia ada 2. Dia akan ada rotational and then dia ada kinematic. Dia gabungan these two. Dia gabungan subtopic 1 and 2. So gabungan 2 ni akan masuk di number 3. Okay, conservation of angular momentum, you akan belajar pasal L lah, submission L initial sama dengan L final. Okay, so define angular. So angular displacement, the symbol is theta, average angular omega and then instantaneous omega. Ini biasa macam chapter 2 je. Average angular alpha, instantaneous alpha. So what is angular displacement? Adalah angle through the point or line that have been rotated at specific axis and unit adalah radian. So dia mesti adalah unit radian. Kalau dia bukan radian kena tukar. So ini adalah S, so ini adalah R, ini adalah theta. So S equals to R theta. So 1 revolution adalah 2 pi sama dengan 360. So this one you dah kena hafal, positif maksudnya dia adalah anti-clockwise because dia boleh rotate two ways je, sama ada clockwise or anti-clockwise. So kalau dia adalah clockwise, so dia adalah negative rotation. Omega dia adalah negatif lah. So kalau dia adalah anti-clockwise, dia adalah positif. Itu adalah dia punya alpha, nantilah you akan dapat tu. Okay, average angular velocity omega sama dengan delta theta over delta t and then instantaneous adalah the rate change. Sama je macam chapter 2. Ini tak perlu hafal because dia tak ada dalam PSPM. Tapi dia ada kat UPS lah, so they can ask you these two in UPS lah. So make sure you understand lah, ini rate change, yang ini instantaneous the rate change. And then the formula untuk angular adalah rad as -1. So they also can be put in unit revolution per minute atau RPM. So RPM maksudnya revolution per minute. So you need to change 1 revolution dalam 2 pi. So minute you kena tukar 60 second lah. So dia akan dapatlah dalam rad as -1. Dia boleh jadi RPH, RPS. Apa itu RPH? H is hour, S is second. So revolution maksudnya kena tukar kepada unit rad. So 1 revolution adalah 2 pi. So darab 2 pi je lah.
Okey, lepas tu kita masuk kepada ini dia punya putaran lah. So kita ada clockwise dengan anti-clockwise. Okay, yang ni biasalah you masuk. Saya rasa yang ni tak ada masalah. Sebab ini sama dengan chapter 2. Sama sahaja dengan chapter 2. Okay, yang kedua kita akan masuk kepada angular acceleration alpha. So alpha equals to delta omega over delta t. So instantaneous pun adalah alpha, dia instantaneous the rate change. And the unit is read as negative 2. And dia adalah kalau alpha is your positive, so meaning your omega is increasing. So alpha is negative. Kalau ini sama masa accelerate, decelerate lah. So kalau you dapat alpha you positive, maksudnya berlaku proses acceleration. So kalau you dapat alpha you negative, maksudnya berlaku proses deceleration, slowing down lah. Okay, apa maksud accelerate atau speeding up? So your alpha and omega are in same direction lah. Tapi apa maksud slowing down? Your alpha and omega is opposite direction. Dia macam kes kereta tu lah, sama je chapter 2. Kalau A dengan V sama arah, so accelerate. Kalau V dengan A opposite direction, dia berlaku proses decelerate. Is exactly dengan chapter 2. Yang that's why saya tak akan ni lah, so itu sama je. Okay, ini adalah parameter for rotational motion. So kita ada S equals to R theta, omega, V equals to R omega, alpha equals to R theta, AC equals to R omega square. So V equals to R omega, ini semua ada, boleh itu baca dah, tak ada masalah. Okay, yang ini adalah dia punya formula, yang ini sama dengan formula V sama dengan U plus AT, S equals to UT plus half AT squared, V squared equals to U squared plus 2AS. Ni formula dia samalah dengan ni. So that's why kalau you tengok dia punya simbol antara, dia hanya changing the symbol lah. So linear S rotational theta, U initial theta omega naught, V is final omega, A acceleration alpha, time is time lah sebab time adalah skala. So dia tak ada perubahan time, tak kisahlah you tengah berguling ke, you tengah lari ke, the time is always, dia tak ada berubah. Dia tak akan ada perubahan lah. Okay, so A adalah constant, so alpha constant, buat akan sama dengan omega, omega naught plus alpha t. S akan sama theta, omega naught t plus alpha t, V squared sama dengan omega squared, and S also sama dengan ni. This one lah. This one mesti make sure everything dalam unit radian. Yang ni saya tak nak go to sebab ini sama macam chapter 2, sama. Siapa faham chapter 2 dia boleh faham dalam benda-benda ni semua. Okay, saya masuk kepada torque. Sebab yang ini benda yang barulah yang you baru belajar. So what is torque? So simbol dia adalah inilah torque. Ini torque. The magnitude of torque is defined the product of force and perpendicular distance from the line action of the force to the rotational axis. So torque equals to Fd where D is adalah perpendicular distance. So torque ni ada dua formula. One is Fd, satu lagi Fr sin theta. So when we want to use this, kalau dia tak perpendicular, you have to use sin theta lah. Meaning you have to look the angle. Kalau angle is not 90 degree, kena guna this one, R sin theta. Kalau your angle is 90 degree, so you use the Fd. So what is F? F is the force, magnitude of force. What is D? D is the distance. Distance daripada mana? Distance daripada pivot lah. Okay, so kita tengok kepada, kenapa dia sin theta? Because this one is cross product. Kalau you remember back chapter 1, kalau cross product adalah sin theta. Kalau dot product, kan ingat tak? A dot B equals to AB cos theta. A cross B sama dengan AB sin theta. So that's why dia sin theta lah, because dia adalah cross product. Cross product meaning dia adalah vector quantity. And unit, apa unit dia? Nm lah, because force no Newton, R adalah meter, so unit dia Nm. So positif maksudnya dia bergerak clockwise, kalau negatif dia bergerak clockwise. So kena, yang ini kena tahulah pasal torque ni. Okay, apa yang you nak buat ni? Okay, keluarkan pembaris. Let's say you ada pembaris, right? Okay. So yang ini saya suka bayangkan pivot is paku. You pakukan dia. So this is your paku lah. Okay, so kalau you ada pembaris, so you pakukan di hujung tu. Okay, apa berlaku? You tolak the force. So the force akan pusing. So force ni menyebabkan dia akan rotate. So dia akan rotate secara anti-clockwise. So that's why dia akan become positive lah.
Okay, so dia adalah clockwise, so dia positif. Okay, cuba kalau you tengok number B pula. So this is your paku. So paku, bayang you ketuk-ketuk paku, so dia tak akan keluar. Kalau ni dia kita buat atas meja lah, so you paku-pakukan dia. So F ni you tolak. So the one that you tolak F here, so dia akan bergerak clockwise jugalah. So clockwise, dia akan bergerak anti-clockwise. So that's why dia pun akan jadi positif. So this is how we want to determine clockwise, anti-clockwise. Look at where is the force acted, kat mana force tu acted. So bila masa nak dapat clockwise, kalau force you going down lah, ke bawah. So you akan dapat clockwise. Okay, D pula. So look at D. So this is my force. Ini force ke pivot. Pivot. This is your D because perpendicular 90 degree. Okay, look at force here. Force here and your pivot is not 90 degree. Dia theta. Nampak tak theta ni? So ini kita bukan panggil dia D lah. Ni tadi D sebab dia perpendicular. Ini kita akan panggil dia R. So dia akan jadi FR sin theta. Okay, apa example in real life of torque adalah bila you nak buka pintu. You nak buka pintu actually you pusingkan clockwise, anti-clockwise. So itu adalah example in real life of torque lah. So kata macam mana nak dapat torque, so you have to make sure that pintu you kan, you ada kunci tu kan, yang masuk tu mesti perpendicular. That's why kita buat pintu macam ni, yang dia punya kunci dia tu, kita tak buat dia parallel. Kalau parallel tak akan ada torque lah, so tak akan wujud lah clockwise dengan anti-clockwise. Okay, sama juga dengan case ni lah. So how many forces kita ada ni? Ada 1, 2, 3. So kita ada 3. Okay, torque akan jadi 0 kalau you punya forces sama line join dia sama dengan pivot. Okay, cuba you tengok ni F1, okay F1, okay ini R lah, R1. So you akan buat F1, R1 sin theta 1. Kenapa positif? Sebab dia clockwise, dia pusing macam tu. Okay, F2, tengok pula F2. Okay, F2 ini R2 lah. So F2, R2. Okay, F2, R2 sin theta 2. Tapi negatif. Okay, kenapa negatif? Okay, you keluarkan pembaris, you ketuk-ketukkan. So dia tolak macam ni ke bawah. So dia jadi clockwise. So that's why dia ada negatif. Okay, F3. F3, this is your pivot. You letak, okay, you tolak benda dekat paku. You tolak benda yang dah digamkan, yang telah dipivotkan. So there are no torque happen there. So that's why the torque at 3 adalah 0. So you kena plus semua total torque on that object. So you tambah saja. So you akan dapatlah jawapan dia. So itulah cara nak dapat total torque. So line of action of force through a rotational axis. Kalau force ni apply along the line of rotational axis means pivot. So your total torque akan jadi 0 because there are no angle. Sebab dia duduk atas pivot, so tak ada angle. So tak ada angle, akan jadi 0 lah. Okay, macam case ni kalau you tengok F1 is here. So ini you akan jadi you punya R1 lah. So R1 you bukan tu, sorry. Ini adalah F1, so ini yang akan jadi R1 you. Sebab dia perpendicular. Dia mesti F dengan R perpendicular. So dia perpendicular, yang ini bukan R lah, ini jadi D1. So kalau kita tengok. So kalau you tengok, ni D1 ni. Ni F1, dia mesti perpendicular. So dia akan jadi D1. Kenapa dia negatif? Sebab dia kat sini, so kalau you pusing, you tolak dia, force you tolak, dia akan jadi clockwise. So that's why dia akan jadi negatif lah. Okay, F2. So F2, you punya force ke atas sini. So this is your D, so perpendicular. So bila you tolak di atas, dia jadi anti-clockwise. So that's why dia akan jadi positif lah. So 10, 5, 15 lah. Okay, F3 pula. Okay, tengok F3 ni dia duduk along joint of pivot. So that's why your torque akan jadi 0. So berapa total torque saya? Negative 19 plus 15. So you get negative. So meaning is clockwise. So because the answer is negative. Okay, boleh faham tak yang pivot tu? Yang ini akan ada lah nanti kat assignment tu. So maksudnya bila nak cari D tu, ini bukan D. Kenapa ini bukan D? Ini parallel. Sebab kalau awak buat ni D, ini parallel tak boleh. Dia mesti perpendicular. So awak buat garis. So ini pivot. So dia ni perpendicular. So that's why ini jadi D1.
Okay, ini F2, ini F2, ini perpendicular. So ini jadi D2. So ini F3, dia tak ada. So that's why dia akan jadi 0. Ini untuk nombor B lah. Kalau you tengok nombor B, ini F1. F1, ini pivot tengah-tengah. So dia perpendicular. So ini D1. Okay, mana F2? Ini F2, dia duduk atas pivot. So that's why dia 0. Okay, F3 pula. Okay, ni F3. F3 yang inilah angle dia ni. So dia ada angle lah beta. Kita ambil angle dia beta lah. Sebab ini F3. So ini dia punya D3. So you akan dapat angle lah. So F4 pula. Kalau you tengok ini F4 dia duduk atas pivot. So that's why dia 0. Nak tentu clockwise, anti-clockwise, you kena ambil pembaris, you letak tengah-tengah. So dalam kes ni pivot you is the middle of pembaris. So your F1 ke sini, dia tolak. So dia jadi clockwise. So that's why dia negatif. Okay, F3 pula. F3 you dia tolak macam ni. Dia tolak macam ni lah. Dia tolak ke bawah. So dia jadi anti-clockwise. So that's why dia dapat positif. So positif negatif tu you kena guna pembaris, you letak, so you pakukan kat mana. Kalau kat ujung, kat tengah. So you have to rotate lah. Rotatekan dia according to dia punya forces acted. Okay, masuk kepada equilibrium of rigid body. Ini adalah equilibrium of rigid body. What is mean by equilibrium of rigid body? Meaning the sum vector for all and all adalah 0. Dia ada dua syarat ya, dia ada dua condition. Yang pertama, sum of vector forces must be 0. Another one adalah sum of external torque mesti 0. So maksudnya submission torque dengan F dia dua-dua kena 0 lah. Itu adalah ni. Dia boleh keluar dalam UPS lah. Dia tanya apa condition untuk menghasilkan equilibrium, mesti force dengan torque total dia mesti 0. Maksudnya dia balance, bukan tak ada nilai forces acted, ada tapi kiri kanan sama nilai lah. So dia akan jadi 0. Okay. Macam mana nak solve problem equilibrium? Okay, kalau nak solve for equilibrium dia ada step lah. Pertama sketch and then lukis separate free body diagram. Choose convenient coordinate of axis, construct a table, apply equilibrium and solve equation. Actually yang ini sama macam chapter 4. That's why saya cakap tadi, siapa yang tak boleh buat chapter 4 memang habis lah awak punya fizik. Jahanam terus lah fizik awak. So that's why chapter 4 kena betul, kena faham. Ini free body diagram pun ada yang salah lagi. Susah lah, kalau memang susah lah, senang tak payah belajar dah lah, senang saya cakap. Kalau rasa susah sangat chapter 4 ni. Sebab kalau ini pun dia tak boleh buat, saya rasa subjek lain pun dia dah akan teruk juga tu. So kalau siapa-siapa dah tak boleh lah, ilmu ni penuh di dada lah, cikgu dah tak boleh. Banyak peluang kat luar tu lagi. Pergi kerja McDonald ke KFC ke, bagus juga dah tu, dapat duit dah. Sebab apa dia tak nak belajar, macam mana? Kalau dia tak nak belajar, chapter 4 is very easy. Kalau free body diagram pun tak boleh buat, memang susah lah. So fikirkanlah balik yang orang-orang yang dapat teruk tu, fikir apa masalah dia lagi. Kalau ada apa-apa masalah, nak suruh tanya saya tak nak tanya. Kawan tak jumpa, memang susah lah. Memang nak tanya kawan pun tak boleh lah. So what your purpose you are doing here? Apa sebab you duduk dekat depan laptop ni? Apa purpose? Kalau hanya setakat nak dengar keluar, dengar datang, okey nak ambil kehadiran je lah. There's no, you are wasting your time lah sebenarnya. Please fikirkan balik. Kenapa awak berada kat depan laptop ni? For what? So kalau untuk belajar, belajar bersungguh-sungguh. Buat kata kawan saya yang dah jadi doktor, dia kata if you are doing something, buat dengan bersungguh-sungguh lah, dia kata. Kalau setakat nak buat macam tu, baik tak buat, dia kata. Dah jadi doktor dah kawan saya. Okay, so question number, okay, kalau kita tengok pada soalan rotational or rigid body, soalan dia mesti pasal macam ada gambar. Soalan dia ada gambar. Dia mesti ada gambar. Dan you kena buat free body diagram. Dia mesti ada gambar. Okay. Saya akan buat setengah jam lagi sempat aku. Okay. Saya akan buat, okay, kita buat free body diagram yang ini. Okay. So when we talking about free body diagram, we are not talking about objek pasu ini.
When we talking about free body diagram, we are talking the one that experience rotational. Siapa yang merasai rotational, putaran? So the one that experience rotational is this beam. Ini yang dia goyang-goyang, dia naik atas ke bawah. Macam you main joget-joget seesaw, right? The one that experience is not the person. Kalau you main seesaw, you duduk sini, adik you duduk sini, you main seesaw. So the one that experience rotational is not you. The one that experience ini adalah ini, objek ni. This is your free body diagram. Okay. So dia kata ada hanging flower. And then dia kata hang over a balcony, railing, uniform horizontal beam. So inilah our main character, beam ni. Ini yang you akan lukis dia punya free body diagram. So now your free body diagram bukan dot. Dalam chapter 4 sampai chapter 7 you belajar semua dot. Okay, now your free body diagram bukan dot. It's the whole thing here. Ini you punya free body diagram. Okay, dan dia kata basket tu counter a body weight. Ni ada body weight lah. So ini you punya balcony ni rumah you. Ni awak duduk kat rumah ni. Ni adalah balcony. Ni bawah ni semua ground kat bawah ni. So dia you nak letak apa, you nak gantung pokok. So to make it balance, you letak another weight. Ni weight untuk balancekan dia. So bila nampak perkataan counterbalance, counterbalance, sebenarnya ini adalah refer kepada equilibrium. Apa maksud equilibrium? Ada dua tadi lah. Submission F equals to 0, submission torque equals to 0. So dua-dua tu mesti 0. Itu maksud equilibrium. Dia nak seimbang. Okay, so kita lukis. Okay, ada berapa objek kat sini? Okay, pertama tadi ada bin. Ini main. Yang kedua ada weight balance. Yang ketiga ada pasu. This one, your hanging flower. Okay, so ada 3 objek lah. 1, 2, 3. Okay, kita tengok free body diagram. So nampak tak dia lukis bin? So you akan lukis bin. Okay, lepas tu ada apa? Ada pasu. So weight 2 lah dia letak. Okay, and then weight 1. The bin itself ada weight. So bin of weight of bin adalah at the center. Ini CG. CG ni center of gravity. Sebab dia adalah sejenis partikel. Dia adalah sejenis objek. Dia mesti ada weight. Okay, lepas tu ada normal. Kenapa ada normal? Okay, sebab tadi ini ada ni surface. Dia contact dengan surface. So that's why dia ada normal. And then dia letak ini O. Okay, ini point of pivot you lah. Ini pivot. Sebab dia ini yang menyebabkan dia boleh rotate clockwise atau anti-clockwise. Okay. So how many forces acted? Ada 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. So siapa yang tak faham chapter 4 tu dia akan tak faham lah chapter ni, susah lah. Sebab yang ni pun dah pening dah ni. Yeah. Okay, so apa yang nak kena buat? You kena tulis ni. Okay, Fy. Kenapa tak ada XY? Sebab kalau you tengok, you punya forces semua acted dekat komponen Y. Kalau you nak buat X boleh, you tak semua 0 lah. Okay, yang ni Y. Okay, tambah satu lagi. So untuk chapter 8, you ada tambah, okay, table selalunya you akan buat force XY. Okay, you kena tambah satu lagi, torque. Ni lah torque. Okay, formula torque ada 2, FD dengan FR sin theta. Okay, weight. Okay, tengok weight. Mana weight 1? Sini, weight 1. Okay, saya bawa keluar saya punya pembaris. Where is my pivot? Paku ni. Paku saya ni dekat sini. Ni, paku saya dekat sini. Ni paku. Okay, weight saya going down. So, saya tolak dia going down. So, dia akan jadi apa? Clockwise. So, you kena letak negatif. Okay, yang ni kenapa negatif? Yang ini adalah biasa punya. Ke bawah negatif. Weight pun negatif. Weight 2 negatif. Kenapa N positif? Sebab dia ke atas. Ini ikut axis. This one you have to follow the axis lah. Axis. Okay, yang ini negatif meaning clockwise. Positif meaning anti-clockwise. Dia bukan ikut axis. Okay, cuba tengok pula W2. Okay, ni saya punya pembaris tadi tu lah. Saya punya bin. So my weight tu saya tolak dia. So dia akan jadi pusing macam ni. So dia akan pusing anti-clockwise. So that's why dia positif. Okay, weight pula. So weight ke bawah. So dia kita tolak dia ke bawah sana. So dia pun negatif lah. Sebab dia adalah dia adalah clockwise. Okay, lepas tu kita akan tengok dia punya jarak. Okay, tengok W1. Ni dia dah bagi dah kat gambar ajar you.
W1 is going down. Okay, from here sampai pivot sampai pivot. Perpendicular. So this is your D lah. Bukan R, D je lah. You hanya guna formula D lah. So jarak here from here is 0.75 tambah 0.2 tak 0.75 0.75. Okay, so masukkan nilai. Okay, 23 weight, 23 ni weight dia. Okay, and then jarak sini sampai ke pivot perpendicular. So this is your D2 lah. So 0.35. Okay, yang ini pula jarak dari sini ke sini perpendicular juga, so 0.2. So everything hanya guna formula FD lah, tak ada FR sin theta sebab everything adalah perpendicular. So lepas tu apa you kena buat? Okay, apa yang saya akan buat lepas tu, saya akan letak bawah ni. Okay, sebab ini dia cakap equilibrium. Kan bawah ni awak selalu letak submission kan? Bawah ni awak letak submission F. Disebabkan the word equilibrium, ingat tak tadi submission F kenapa kosong, kosong. Okay, yang bawah ni submission top sama dengan kosong juga. Kenapa kosong? Sebab the word equilibrium. Dalam kes ni tak ada perkataan equilibrium tadi, ada perkataan counterbalance. So counterbalance is the same meaning with the equilibrium. So that's why you akan dapat, yang ni dia tak buat kotak lah. Okay, 0, 0. Dia tambahkan je lah. So macam awak tadi, tambah ni samakan dengan kosong. Tambah ni samakan dengan kosong. Itulah yang dia buat tadi. Tambah ni sama dengan kosong, tambah ni sama dengan kosong. So you akan dapat W1. So that is your answer lah. Okay, boleh tak ni? Diam lah. Boleh tak? Aduh, kalian diam je. Ni macam ni tau, ajar ni kat perkuburan diam je. Aduh. Okey. Kalau dekat matrik saya cakap ni semua ni batu nisan dah mati dah. Rip semua dah mati dah. Saya tengah ajar batu nisan. Diam je budak-budak ni. Okey, tengok yang ni pula. Okey, yang ni very interesting question yang ini. Okey, siapa you punya objek? Main character you adalah ladder lah. Sebab ladder yang akan boleh clockwise dengan anti-clockwise, jatuh ke sini atau jatuh ke sini. Okey, dalam kes ni dia kata lean. Kalau lean maksudnya dia tak bergerak. So dia dalam equilibrium. So the word lean maksudnya dia dalam equilibrium. Okay, so kita akan lukislah free body diagram. So tengok free body diagram dia. Dahsyat lah soalan ni. Okey, so ini awak punya ni. Okey, saya buat dekat sini lah. Kalau yang tu nanti takut awak tak nampak lagi. Okey. Apa free body diagram yang saya ada? Saya mesti ada weight of ladder. Sebab mesti ada weight, takkan tak ada weight. Okey, saya punya free body diagram mesti free body diagram kena lukis balik. Awak tak boleh nak lukis atas tu, exam mana ada nak lukis balik. Okey, lukis petak ni. Okey, lukis weight ladder. Chapter ni sahaja lukis objek ya, chapter lain semua buat dot objek free body diagram. Sebab apa ni tak boleh buat dot? Sebab seluruh ni adalah you punya free body diagram. Okey, dia sentuh ni, nampak tak dia bersentuh? So you ada NE. Dia bersentuh dengan ni atas, so you ada NB. Rough, so rough dia ada friction. So where is my friction? Okey. Tendency dia kalau dia jatuh, dia nak akan gerak ke mana? Ke sana. Kalau benda ni terjatuh, dia tak akan bergerak ke sini. Kan you ada objek, you lean. So dia akan jatuh, zoom, melorot ke sana. So the motion, kalau bila soalan adalah dalam equilibrium, you ingat balik tak? You ada dustbin, you press dustbin. So where is your friction? You kata your friction adalah ke atas. Kenapa you cakap your friction ke atas? Sebab even though dia tak bergerak, dia punya static friction ke atas because tendency dia adalah going down due to the gravity. Walaupun dia tak moving, but the tendency, dia punya kebarangkalian untuk jatuh is going down. So that's why your friction dia against the motion. So that's why your friction is going up. Kalau ingat baliklah chapter 4 ni ada pasir soalan ni. Okey, sama juga kes ni, ladder ni tendency dia nak ke sana. Dia pergi, kalau dia jatuh dia akan berjatuh ke sana. So your friction is here. This is your friction. So friction you adalah ke sini. Okey. Siapa tanya saya? Saya ada Wong siapa tak tanya saya? Okey. So ini smooth tak ada lah. So ini sahaja dah. Okey. So kat mana? So kita ada 1, 2, 3, 4. Okey, tengok dia buat tak 4. 1,
1, 2, 3, 4. Okey, dia ada satu lagi. Okay, apa soalan dia? Dia kata a uniform ladder AB 10 meter mass 5 kg. Ada 5 kg mass lean again 5 kg ni ladder punya. The height and determine the horizontal when firefighter of mass 60 kg at 3 meter. Okay, so panjang ni tadi 10 meter ni. Panjang ni 10 meter. So dekat 3 meter, you ada firefighter iaitu bomber lah. So firefighter ni dia duduk atas ni, so dia ada weight. So ini adalah weight firefighter. Sebab apa dia duduk dia duduk atas ni, so dia ada weight lah. Macam kes pasu tadi lah. So jangan, sebab nanti ada yang buat kan pasu ni, dia buat ini cikgu ada tali tension, ini weight. Ini you lukis free body diagram atas pasu sekarang ni, free body diagram you adalah beam. So kita hanya ambil weight sahaja. Sama juga dengan case ni. So now you ada firefighter. So you sekarang ni tak ambil normal apa semua tak. Jangan buat normal untuk firefighter. No, we only ambil weight sebab dia beban weight yang dia tanggung lah untuk ladder ni. So that's why you ada 1, 2, 3, 4, 5. So kalau you tengok dia ada 5 lah. 1, 2, 3, 4, 5. Okay, where's to put my pivot? Okay, the best way to put your pivot adalah the one that have many forces acted. So kalau you tengok balik tadi, you ada 1, 2, 3, 4, 5. Dekat mana banyak forces acted ni? Dekat B. So that's why kita akan letak pivot here. Kenapa we choose the one that have most forces? Because we want to make our top become 0. So bila pivot dia duduk kat sini, so top, the one that top will become 0 for the forces yang duduk sama line dengan pivot. So that's why the best way adalah letak pivot. So it's not wrong kalau you nak letak pivot sini, nak letak pivot sini boleh, tapi you akan banyak kerja lah nak buat. So that's why pivot, please choose that have many, the one that have many forces. Mana yang banyak forces active. So that's why dia akan kosong-kosong lah. Okay, dalam kes ni nampak dia buat X dengan Y. Kenapa ada X dan Y? Sebab ada kiri kanan dan atas bawah. N, cuba tengok N. Ke kanan positif. M1G negatif. Kenapa dia ke bawah? MFG pun negatif. Kenapa dia ke bawah? N2, cuba tengok N2 ke atas positif. Friction negatif. Okay, yang ini biasalah. Dan bawah ni you tambahlah submission F kosong, submission top kosong. Kenapa letak kosong-kosong? Sebab dia semua adalah dalam equilibrium. Okey, yang ini pula tengok M1G. Okey, buat ambil pembaris. Okey, pivot you dekat bawah, dekat B. So W1 you going down. So you tolak dia. So bila you tolak dia, dia akan jadi clockwise. So that's why dia positif. Dia positif sebab dia clockwise. Sama dengan firefighter, you punya ni ke sini, you punya pivot ni, you pegang dekat pivot tu ataupun you paku. Kalau saya paku dekat atas ni, so I tolak. So dia pun adalah clockwise, so dia positif. So this one N2, so your N2 is going there, so dia jadi clockwise, so that's why dia jadi negatif. So dah dapat tu, you tambah je lah, so you akan dapatlah nilai dia. Okay, they are some ada yang dah tanya itu top. Saya baju sebab kalau ini tak tempat nanti rasanya. Okay. There are some your friend tanya pasal S ni. Okay. S ni adalah apa? S ni adalah support force. Okay. What is support force? Support force ni adalah resultant of forces acted. So example dalam case ni, S ni sebenarnya adalah square root F squared plus Fx submission Fx squared plus Fy squared yang acted dekat sini lah. Okay, contohnya ada friction dengan normal. So itu adalah support force. Dia adalah hasil gabungan dua forces acted. Kenapa dia letak S? Sebab dia tak nak banyak sangat forces acted. Okay, cuba kita tengok ya. Okay, soalan S ni. Okay. So ini adalah kita dah masuk dynamic sebab tak ada masa ni saya nak laju ni. Dynamic. Okay, dynamic. Dynamic ni maksudnya you ada dua-dua. You ada linear and then you ada rotational. Okay, bila nampak soalan macam ni, so you have to identify who are experienced linear. This box. This box adalah experienced linear.
So you akan buat free body diagram linear lah dekat dia. Ini chapter 4 lah. So you akan buat P. P ni adalah external force lah. Dia letak simbol P. Just follow je lah. Ini adalah external force sebenarnya. So you akan ada normal, you akan ada weight, you akan ada tension. Ada tak friction? Ada tak dia cakap ada friction? Tak ada. So tak ada lah. So yang tak ada hanyalah friction sajalah. So 1, 2, 3, 4, 5 kan. Okey, ini adalah untuk box. Okey. Dynamic, linear dan rotational. Who are experience rotational, who are experience putaran? This one, pulley. So this pulley kalau you tengok dia mesti akan ada apa, you akan buat bulat. Selalunya kalau untuk rotational kita akan buat bulat, dia ada weight. And then dia ada tension. Ni tali tension. Okey. Cuba tengok ni. Ni bulat, dia ada touch. Ni. So that's why ini kita panggil dia support force. Okay, kenapa dia S? Okay, sebab apa sebenarnya dia touching the pulley ni dia ada normal. Normal dia perpendicular sebab dia bulat. Ini dia punya surface. Dia adalah normal dengan friction. So S ni adalah between. Ya, ini mungkin tak nampak sangat S ni. Okay, saya bagi satu lagi contoh S. Ada tak? Sama lah macam ni. Ni pun sama. So you akan ada weight. You akan ada T2. You akan ada T1. Dia kena buat bulat dulu. Okay, buat bulat. You ada weight. Weight of the pulley. You akan ada T2. You akan ada T1. You akan ada support force. Support force tu adalah yang menanggung dia lah, support dia. Okey, tetapi kebanyakannya kita tak akan guna ni sebab torque sini adalah zero. Kenapa torque sini dengan torque sini akan jadi zero? Sebab dia along a pivot. So this is your pivot. So dia duduk along the pivot. So that's why kalau you tengok balik tadi, ni dah lukis free body diagram lah. Ni dah lukis tadi N, P, N ni support force, T ni alpha dia rotate, ini E. Okay, so kalau awak tengok ni, submission torque dia, submission torque untuk wheel hanya ada satu sahaja, iaitu this one. What happened to torque S? What happened to torque W? 0 and 0. Kenapa 0? Sebenarnya submission torque experienced by total torque yang ada dekat wheels ada 3, iaitu torque T tambah torque W tambah torque S. Ada 1, 2, 3. Tapi ini dengan ini kosong. Kenapa ini dengan ini kosong? Sebab dia duduk, nampak ni line dia bersambung dengan pivot ni. Pivot. So that's why you hanya tinggal torque tension. That's why dia buat TR. Kenapa TR? Kenapa bukan TD? Bukan torque tadi sama dengan FD ke? Ya, betul. Okey, F tadi T lah sebab force yang acted hanya T. Okey, D ni adalah distance dia lah. Distance dia dari sini ke pivot. So D. Tapi dalam kes awak ni radius. So that's why dia buat R lah. So dia gantikan dengan R. R ni adalah radius. So dia masukkanlah I alpha. I alpha tu sama dengan MA lah. So yang ini satu lagi lah. Yang ini sebenarnya yang ini sama dengan apa you nanti belajar dekat apa? Dekat mana tu? Dekat amali. Okay. Yang ini pun tak sempat buat nak cerita ni. Okay. So yang ini bolehlah awak tengok, sebenarnya tak susah pun. Yang ni, okay, yang saya nak bagi tips dia pertama sekali awak kena pecahkan. Ini mengalami linear. This one asperi linear. So ada apa free body diagram dia? Tension dengan weight. So dia gerak ke bawah rasanya ni. Dia gerak ke bawah. Okay, this one you akan ada apa? You buat bulat. You akan ada weight. Support force, you akan ada tension lah. Tension. Dia tali dia ke bawah ni.
So top untuk S, top untuk W adalah 0, 0. Sebab apa? Dia duduk atas pivot ni, pivot. So nampak ni S, W tapi top sini 0, top sini pun 0. So top you hanya depend pada TR sajalah. Mesti balik TR. Kalau siapa yang buat soalan dia akan nampak dalam pattern dia, mesti akan balik TR. Okey, sama dengan I alpha. Okay, yang ni pula tengoklah weight minus T. Ini chapter 4 lah. So dua ni nanti you akan gabung lah. So chapter ni dia datang dari sini sebenarnya. Ni top sama dengan I alpha, top sama dengan F equal to ME. So yang lain tu you boleh baca lah, yang ni tak ada masalah. Okay, angular velocity simbol dia L lah. L equals to I omega ataupun L equal to RP sin theta. Okay, selalunya favorite question dia suka tanya soalan ni lah. Principal conservation of angular momentum. What is mean principle? Maknanya submission initial akan sama equal final lah, because the word conservation. So contohnya macam ni soalan dia. Okay. So you ada this rotate and then suddenly you letak object. Tiba-tiba you letak object. So this tu akan slowing down, right? Kenapa dia slowing down? Sebab you ada tambah a new object inside that. Okay, but this is obey conservation of linear momentum. So dia akan guna angular momentum. So linear pula, angular momentum. So you akan buat Li sama dengan Lf. Okay, initial you hanya ada this saja. I this, omega this. Okay, but final you akan ada this dengan object lah. Omega still the same because the rotation of the object dengan this adalah sama. Kalau this mula-mula you hanya ada this. This tu pusing. Ni formula dia. Lepas tu you letak drop on object. Katalah you drop an object. So the object also rotating with the same angular. So that's why omega dia boleh factorize. So you akan dapat omega baru lah. Ini omega selepas dia letak object. A new object. It's slowing down lah because dia makin berat kan. Tengok ni, dia makin berat. Mula-mula initial dia adalah 4. And then bila you tambah dia makin berkurang. Ini kinetic sama lah. Sama lah juga dengan York ni, Hubble ni. Sama juga ni lah. Okay, macam mana you nak dapatkan increasing omega. So kalau you nak increasing your omega, because you guna formula submission L initial sama dengan L final. So I omega. Okay, I ni adalah kalau dah buat pre-lab, ingat tak I sama dengan MR squared. Omega sama dengan MR squared omega. So MM constant, tak boleh ubah. Mass dia tak berubah kan. Kalau you pusing-pusing pun, kalau dia 60 kilo, ini pun 60 kilo. So tak akan ubah. So the one that you nak omega ni meningkat ni. Omega ni meningkat soalan dia. You nak omega ni meningkat. So the one that you can change adalah R. So kalau R you besar, omega you akan kecil lah. So kalau you nak, you makin, that's why macam ice skating kan, dia nak pusing laju, so dia akan kecilkan R dia. So dia kecilkanlah R dia. So bila R kecil, omega dia akan meningkat. Sebab ini adalah constant. Okay, boleh tak tu? Habis chapter ni. Okay tak? Tahulah okey ke tak okey awak ni. Kelawak ni. Gambar dia. Boleh F4P4 ni asyik dia.